Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah. Selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam kuliah muslimah. Pada hari ini kita menyambung kembali kuliah kita pada minggu lepas yang masih lagi dalam bertajuk adab dan akhlak muslimah di dalam dan di luar masjid. Apa khabar ibu-ibu? Semoga pencerahan saya pada minggu lepas dapat dimanfaatkan oleh anda, keluarga anda dan juga insya-Allah kepada sahabat-sahabat yang terdekat yang mungkin tak dapat nak datang ke masjid. Kita sebagai pendakwah dapat melangkahkan kaki untuk memberi mereka sedikit ilmu. Baik, jamaah yang rahmati Allah, kita mengimbas kembali minggu lepas yang kita dah kasih adab dan akhlak kita. Saya dah kasihkan bagaimana kita adab kita dalam menuntut ilmu. Kemudian keduanya tu adab kita dengan kawan kita. Bagaimana bila kita jumpa kawan, jaga kehormatan kawan. Yang ketiga saya kasih adab kita berbicara. Berbicaralah dengan baik yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh sekeliling kita. Janganlah kita berbicara yang boleh menyakitkan hati. Saya ambil petikan hadis Nabi. Rasulullah bersabda, kalau kita berkawan dengan orang yang positif, ataupun kalau kita berkawan dengan orang yang membuat minyak wangi, saya ulang kembali ya Bu, bau wangi minyak tu akan kembali kepada kita. Tapi sebaliknya kata Rasulullah, kalau kita berkawan dengan orang tukang besi, kita akan dapat habuk-habuk atau serpihan-serpihan besi tu pada diri kita. Bahkan motivasi mengatakan kalau kita berkawan dengan orang yang positif, positif akalnya, positif jiwanya, positif tingkah lakunya, insya-Allah sifat kepositifannya tu akan menular pada diri kita. Berarti sifat yang baik, sifat mendorong. Kemudian kalau kita berkawan dengan orang yang kurang positif, kita bimbang-bimbang kita akan ke arah ke tempat yang tak selamat lah. Jadi saya ulang kembali. Tadi kita dah belajar 3. Hari ini insya-Allah kita akan teruskan kuliah kita dengan tajuk larangan bertabarruj. Tabarruj dalam bahasa Arab. Kalau kita artikan dalam bahasa Melayu, mempamer-pamerkanlah. Kita pamerkan apa tu? Kita akan diterangkan ke sini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Quran surah Al-Ahzab ayat 33. Jadi di sini Allah mengingatkan kepada kita. Allah tak melarang kita untuk berhias diri, cantik-cantikkan diri. Sudah menjadi lumrah, sudah menjadi fitrah. Seorang muslimah, seorang perempuan suka kepada keindahan dan kecantikan. Allah juga suka pada yang cantik, yang indah. Tapi cantik yang bagaimana? Di sini Islam mengatur kita. Kalau minggu lepas saya mengatakan kita berhias, hiaslah dengan sederhana. Janganlah sampai menyolok mata bila orang pandang kita. Kadang-kadang kita sendiri tak kenal siapa kita apabila kita dah berpakaian. Sunnah kita berpakaian, kata Rasulullah, kita lihat dekat cermin, bacalah doa. Ketika kita memakai baju, disuruh baca doa. Ketika kita memakai tudung juga disuruh baca doa. Dan juga kita ketika nak pakai kasut tu, kita pun disuruh diajarkan dalam Islam adab-adab dengan mulakan dengan doa. Mudah-mudahan bila kita memakai baju, pakaian yang kita pakai tadi menjadi akhlak dalam diri kita. Bila kita kenakan tudung yang baik, yang sopan, yang tertib, yang menutup aurat, tudung tadi mencerminkan aura kita sebagai seorang muslimah. Baik, Syekh Abdul Rahman As-Sadiq
ketika menafsirkan ayat di atas bahawa beliau berkata, artinya, janganlah kalian, wahai para wanita, sering keluar rumah dengan berhias atau memakai wewangian. Wewangian ni atau minyak wangi lah. Sebagaimana kebiasaan wanita-wanita jahiliah yang dahulu. Mereka tidak memiliki pengetahuan, iaitu agama dan iman. Semua ini dalam rangka mencegah keburukan bagi kaum wanita dan sebab-sebabnya. Inilah kata Syekh tadi. Jadi kita, seperti saya bincangkan minggu lepas, bukan tak boleh kita pakai minyak wangi. Tapi kita pakai minyak wangi, kita sendiri rasa dan kita sendiri dapat rasakan keliling kita. Kalau ada sekeliling kita dapat menghidu minyak wangi kita, saya bimbang-bimbang ditakuti perkara-perkara haram dan fitnah boleh berlaku dalam diri kita. Yang digalakkan dalam Islam, apabila kita nak tidur malam, disuruh kita berhias. Kerana kita dengan suami kita kan. Kemudian bila kita bangun pagi, sebelum kita nak pergi sembahyang tu, kita disunahkan mandi dulu. Dengan mandi tadi membersihkan diri. Kerana Islam tu terdiri daripada kebersihan. Dengan kebersihan, otak kita cergas, minda kita lapang, jiwa kita tenang. Tapi kalau kita bangun pagi tak mandi, terus pergi sarapan, terus pergi makan, rimaslah dalam diri kita dalam keadaan yang kotor. Tengok betapa cantiknya Islam mendidik hambanya. Nabi Muhammad mendidik umatnya dalam mempraktikalkan keindahan kebersihan. Begitulah riwayat yang ditafsirkan oleh Syekh Abdul Rahman. Baik, seterusnya dalam bab tabarruj juga, katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang bisa nampak padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ataupun kain kerudung atau hijab di dada mereka, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putera-putera mereka atau putera-putera suami mereka atau saudara-saudara lelaki mereka atau budak-budak yang mereka miliki atau pelayan-pelayan lelaki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, yang tak ada syahwat lah. Ini kita petik dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 31. Betapa jelas Allah memberi kita. Ayat ini sungguh bagus kalau kita praktikalkan. Sebab tu minggu lepas saya cakap, kalau kita bersalaman dengan mahram tak apa. Tapi kalau kita bersalaman dengan bukan mahram kita, ini Islam dah mengajar segala-galanya. Al-Quran ini relevan hingga sekarang. Tidak ada kata-kata Allah yang tidak sempurna dalam Al-Quran ini. Sebab tu bila kita selesai baca Al-Quran, kita tutup dengan Sadaqallahul Azim. Apa arti Sadaqallahul Azim? Maha benar Allah dengan segala kata-katanya. Inilah di Al-Quran. Tidak ada yang menafikan tentang Al-Quran. Dan tak ada manusia pun sampai sekarang yang boleh mencipta atau membuat kandungan Al-Quran ini sebagaimana yang Allah turunkan untuk Nabi Muhammad dan terus kepada kita. Mari kita kembali kepada sunnah-sunnah Nabi dan Al-Quran. Baik jamaah yang dirahmati Allah, yang seterusnya adalah adab berbicara. Adab berbicara ni kita berkata-kata dengan mak kita, dengan bapa kita, dengan sahabat handai kita, dengan jiran tetangga. Bila kita bekerja, kita dengan klik-klik kita, dengan kawan-kawan kita di tempat kerja. Jadi adab berbicara ni luas pemahamannya. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya sebab yang paling banyak mengakibatkan orang masuk syurga. Rasulullah menjawab, takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat bertanya, siapakah orang-orang yang ramai masuk syurga? Nabi berkata, Nabi menjawab, orang yang takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah juga ditanya, sebab apa yang paling banyak yang mengakibatkan orang masuk neraka? Rasulullah SAW menjawab, mulut dan kemaluan. Masya Allah. Ingat ibu, mulut dan kemaluan.
Hadis riwayat Tirmizi. Mulut ni kalau kita tengok di wajah kita, memang cantik, kita ada bibir, kita ada lidah. Sehingga ada lagu dinyanyikan. Lidah tu tak bertulang, betul? Tetapi kalau melontarkan kata-kata, lebih berat, lebih tajam daripada pedang. Kalau kita tengok dalam muka kita ni sekarang, kedudukan mulut, kita ada mata, kita ada telinga, kita ada mulut. Dia berbentuk 3 segi tajam. Dari mata, pergi ke telinga, dari telinga, pergi ke mulut. Antara mulut dengan telinga, mana dulu yang lebih cepat? Siapa boleh jawab? Antara mulut dengan telinga. Antara mata dengan telinga, maaf. Mata dia tengok saja, dah tenung ya je, Bu. Tapi dekat dalam hati, bibir dah cakap, alah. Dah start. Telinga ni dia mendengar. Tapi lebih tajam lagi mulut daripada mata dan telinga. Kenapa kita dilahirkan dengan 2 mata? 2 telinga, tetapi hanya 1 mulut. Satu soalan. Kenapa kita dilahirkan dengan 2 mata, 2 telinga, tapi 1 mulut? Supaya kita lebih banyak melihat dan mendengar daripada bercakap. Nabi pun pernah berkata, kalau kita banyak sangat cakap, kalau benda tak bermanfaat, Nabi suruh kita diam. Lebih baik diam daripada kita bercakap. Daripada bercakap nanti timbul perkara ataupun perkataan-perkataan yang boleh menyakitkan sesiapa saja yang berada di hadapan kita atau di mana-mana saja kita berada. Pepatah Melayu juga ada mengatakan, kerana mulut, badan binasa. Ini juga saya rasa pepatah Melayu ni banyak relevan dengan kita. Kerana mulut, badan binasa. Jadi sebelum berbicara, berhati-hatilah. Imam Ghazali berkata, berfikir itu pelita hati. Berfikir itu adalah pelita hati. Jadi sebelum berkata, berfikir dahulu. Sebab bila dah berkata, dah marah, lontaran kata-kata, lontaran ucapan, lontaran perkataan yang keluar daripada mulut kita dah tak sadar lagi. So bila kita marahkan seseorang, perkataan yang kita lontarkan tu adalah perkataan baik ke tak baik dalam keadaan marah tu, orang yang kita marah dia menerima kata-kata kita. Dia menerima. Dengan sedih ke, dengan perasaan suka ke tak suka, dia terima. Kita lepas. Sebab apa? Dah melontarkan. Sebab tu Rasulullah mengajar, apabila kita sedang marah, disuruh kita duduk. Apabila sedang duduk ni lagi marah juga berkobar-kobar, maka baringlah. Baring tu, Bu, bukan macam kita macam sedang senandung macam ini. Baring berfikir, kenapa aku marah? Kalau duduk marah, baring marah, maka kata Rasulullah terakhir, pergilah kita ke bilik air, angkat wuduk. Dengan berwuduk, wuduk tu air. Marah tu api kan? Jadi api tadi bila kena air, insya-Allah dia mudah reda, mudah sejuk. Kalau duduk masih marah, baring masih marah, berwuduk lagi marah, ada something dalam diri dia. Ada yang tak kena tu. Lebih baik pergi cek doktor. Itu sebaik-baiknya. Tapi saya yakin sebagai orang Islam yang beriman, 3 perkara ni kita lakukan kalau sedang diri marah, sedang duduk marah, dan ketika kita mengambil wuduk, insya-Allah, Bu, Allah akan bantu kita. Wuduk tadi akan meredakan marah kita. So dengan reda tadi, kita akan dapat refleksi balik apa yang telah kita marahkan kepada orang. Kalau kita rasa kita termarah pada orang, cepat-cepatlah kita mohon kemaafan, minta maaf dengan dia dan beristighfar pada Allah, minta ampun pada Allah. Insya-Allah Allah Maha Pengampun pada hamba-hambanya. Baik, kita teruskan lagi jamaah rahmati Allah. Seterusnya, adab bercakap menurut Islam. Ini dalam Islam pun ada aturan-aturannya. Kalau kita, contohlah, Bu, adab kita nak bercakap minta izin ni contoh. Kalau kita nakkan sesuatu dengan suami kita, kita ada M satu barang tau. Katalah kita ada M barang kemas ke, ada satu benda yang benda tu memang kita dah idam-idamkan. Kita nak beli ni duit tak cukup. Takut nanti bila beli tanpa pengetahuan suami akan marah kan?
Kita pun mintalah izin suami, kita mulakanlah dialog kita keluarkanlah ayat-ayat cinta kita keluarkanlah tasbih-tasbih cinta kita dengan suami. Kerana nakkan izin ni, nakkan beli ni, kita pun bercakaplah dengan suami dengan lemah lembut, dengan pujuk rayu kita. Kerana perempuan ni pandai main peranan kaum ibu ni pandai main peranan kalau dia nak susu barang kan. Bila kita berkata yang lembut tu dengan suami kita, maka suami kita pun dia kaji, dia tengok balik apakah kepentingan perkara ni, barang ni kita nak beli, adakah apa dia punya lebih kepentingan ataupun manfaatnya pada kita. Kalau dia izinkan, dia kasih kita beli, kita beli. Macam itulah kita bercakap dengan suami kita dengan lemah lembut. Begitulah juga kita bercakap dengan orang lain. Baik, dalam Islam, adab bercakap menurut Islam, pertama, semua perkataan mestilah membawa kebaikan. Dah jelas-jelas. Kita jangan cakap, "Alah ustazah, saya bohong sunat." Tak ada bohong sunat. Yang namanya bohong tetap berdosa. Yang ada orang kata, "Ustazah, ni bohong kering aja, bukan bohong basah." Tunjukkan saya macam mana bohong kering, macam mana bohong basah. Sedangkan kat sini dikasih tahu, adab bercakap menurut Islam, pertama, semua perkataan yang keluar daripada mulut kita mestilah membawa kebaikan. Baik, kedua, bercakap mestilah jelas dan mudah difahami. Jangan corner, jangan berbunga-bunga dengan pantun-pantun, macam kita nak pergi melamar. Itu lain lah, kalau nak pergi lamar anak dara tu lain. Kerana itu adalah kita bicara dalam bagaimana orang Melayu kita dengan penuh dengan adab sopan santun. Yang ketiga, rendah diri dan jauhkan sikap berdolak-dalik. Berdolak-dalik maksudnya, hari ni kejap lagi cakap A, baru ni cakap A, kejap lagi cakap B, kejap lagi cakap C, dan kita pun tak faham yang mana satu yang betul. Yang seterusnya, yang keempat, menghindari banyak bercakap kerana khawatir membosankan orang-orang yang mendengar. Biarlah kita berkata tu sedikit, tapi benda tu mencakupi, benda tu boleh difahami, dan benda tu tidak bertele-tele atau tidak berjela-jela panjangnya. Dan orang yang kita nak berbual ni, nak cakap ni, faham. Kalau kita berpanjang-panjang, daripada nak pergi ke buah tu, dia pergi dekat akar dulu, lepas dekat akar, dekat batang dia, lepas tu dekat ranting dia, dekat daun dia. Last sekali boleh jumpa buah. Tak boleh macam tu. Kita bersifat manusia ni, ada karakter sendiri. Ada orang cakapnya direct. Ada orang cakapnya berbunga-bunga. Ada orang cakapnya kiasan-kiasan. Ada orang cakapnya dia fikir dulu. Fikir agak-agak 1 saat, 2 saat, baru dia boleh cakap. Ini sifat manusia. Kalau kita bertemu dengan orang-orang macam ini, kena sabar banyak-banyak. Cara kita macam ni. Saya cakap straightforward. Okey, itu cara awak. So, bila kita berdepan dengan masyarakat, kita berbagai-bagai ragam, berbagai-bagai rencah masyarakat yang perlu kita tahu watak seseorang. Baik. Seterusnya, bercakap benar dan menghindari dari mengatakan yang dusta. Dusta tetap dusta, Bu. Bohong tetap bohong, itu adalah perkara yang salah. Jangan kita menyampaikan yang salah, menidakkan yang benar. Sekarang banyak fakta berlaku. Orang kata fake news ke apa tu, benda-benda yang tak betul, kita kena kaji semula. Kalau berlaku pada diri kita, ada benda yang perkara tu tak betul pada diri kita, jangan terus sergah. Jangan terus marah. Kalau orang tu menyampaikan pada kita, tanya orang tu, siapa yang menyampaikan? Kalau orang tu kenal, orang ni. Kita jumpa direct dengan orang tu. Jangan kita main serbu, main marah-marah. Ataupun kita angkat telefon, kita maki-maki kat dalam telefon. Kita tak dapat nak berbual kat telefon, kita hantar WhatsApp. Berdentam-dentum dekat dalam WhatsApp. Wadah media bukan digunakan untuk wadah melampiaskan marah kita. Media tu, dia seperti FB. Faedah baik atau faedah buruk. Kalau FB awak gunakan dengan baik, faedah baik, awak dapat manfaat yang banyak. Kita kongsi sama. Tapi kalau awak anggap FB tu faedah yang buruk, awak akan dapat buruk. Niat kita kena betulkan. Itu pemahaman saya tentang FB. Belum lagi face to face. Face to face dah lain lagi tau. Itu main serang. Ingat, kembali balik, wadah digital, wadah IT, wadah sosial, media sosial bukan untuk melampiaskan kemarahan. Islam mengajar kita jumpa orang tu. Kalau mengatakan, saya tak bikin benda dia, daripada mana awak dapat cerita ni? Kalau ada orang lain menyampaikan, jumpa orang tu. Jangan kita serang.
Bila kita melakukan sesuatu perkara yang dalam masalah kita ni, masalah berat, kita leraikan dengan musyawarah, ikut cara Islam musyawarah, insya-Allah masalah akan terlerai. Tapi kalau fikiran kita, emosi mengatasi fikiran, benda tak settle, benda tak akan terurai. Fikiran kita naik dulu, emosi ke bawah. Bila fikiran kita berfikir balik, betul tak aku bikin ni? Salahkah aku bikin ni? Bila kita kaji balik, fikir balik, kita tenang, maka emosi tak akan meluap-luap mengatasi fikiran kita. Ini dalam psikologi. Jadi apa pun masalah yang kita lakukan, berfikir. Kembali tadi kepada Imam Ghazali, fikir itu adalah pelita hati. Manfaatkan. Baik, seterusnya. Jangan mengulangi kata-kata yang penting jika tak diperlukan. Ulang. Kita dah faham. Kadang-kadang kita bila ada kawan mengatakan, tadi awak. Kita akan rasa macam marah. Tadi awak dah cakap, berapa kali nak ulang Tadi kan saya cakap sifat manusia. Kita tak boleh nak menafikan watak-watak manusia. Kerana dunia ni pementasan. Manusia sebagai pelaku, pendrama dia. Jadi banyak benda-benda yang kita kena tengok. Baik, seterusnya. Menjauhi perdebatan sengit. Ni debat ni pun satu juga cerita. Bila dah debat-debat, janganlah meja kat rumah dia pecah dua. Berdebat dengan suami, masalah sikit je. Masalah kenapa masak lauk asam rebus tak taruh belacan. Contoh. Kalau isteri terlupa taruh belacan, suami jangan marah-marah. Jangan masam-masam muka. Anak-anak jangan baikot kalau mak terlupa. Orang muslimah ni, orang perempuan nak fikir banyak tau. Sebab tu Allah kasih pada seorang muslimah, dia punya multitask. Kelebihan dia, sebelah ni pegang handphone tau bu. Contoh. Ni handphone terbalik pula. Sebelah pegang handphone, tangan kiri ni boleh goreng ikan, boleh goreng ayam. Betul tak? Kalau mak kita ke adik-beradik ke telefon, Kak tengah buat apa? Aku tengah masak lah. Lepas tu, tangan kiri ni dia ambil balik telefon ni, boleh putar pula mesin kain dalam bilik air. Nampak? Satu saat berapa kerja wanita boleh buat. Kelibatan, multitasking. Kemudian dia taruh lagi handphone, kejap dek. Apa lagi dia bikin? Dia boleh sapu rumah. Sebab tu wanita tu, Masya Allah, Allah kasih dia syurga di tapak kaki dia. Syurga yang macam mana? Syurga yang membawa anak-anak kepada akidah Allah, mawaddah warahmah. Jadi ni kehebatan. Jadi jangan kita ulang-ulang ataupun jangan kita berdebat sengit. Kalau suami suka makan asam rebus taruh belacan, taruhlah belacan. Jangan kita pertikaikan perkara-perkara kecil, remeh-remeh macam ini. Dan kalau kita di tempat kerja, kita ada meeting dengan orang-orang atasan, tidak perlulah kita menepuk-nepuk meja sampai kita nak kitalah yang benar, orang lain semua salah. Menjadi pendengar tu bukan berarti kita tak ada idea. Menjadi pendengar ni kita kaji balik. Tadi saya cakap sifat manusia, ada yang begini, ada yang relax. Saya ikut aja lah. Kalau setujulah. Yang gini tu orang tinker, fikir merenung jauh gitu kan. Watak. Sejauh mana kita kenal anak-anak kita dalam rumah? Watak dia. Jangan dia diam, cakap bila kita suruh cakap lah bang, cakap ni. Tak ada apa nak cakap. Watak ni. Jadi kalau kita belajar psikologi, kita akan nampak watak-watak manusia yang mana kalau gini macam mana, apa maknanya. Itulah dia. Jadi jangan kita berdebat, jangan kita sengit. Perkara yang kecil tadi saya cakap boleh diselesaikan dengan cara bukan emosi, tapi gunakan akal fikiran kita yang jernih, yang waras. Baik, seterusnya. Menjauhi kata-kata keji, mencela dan melaknat. Jangan kutuk orang. Jangan kalau anak kita tu, kita ada 4 anak. Di antara 4 anak ni, 2 ni memang ekspres di sekolah. Yang 2 ni agak sedang-sedang. Yang nombor yang terakhir ni dia terus macam tak bunyi. Jangan kita blame. Jangan kita kasih contoh kat dalam rumah. Kau tengok abang kau tengok kakak engkau. Tak payah cakap dah boleh buat, pandai sekolah. Engkau, kita cakap dengan anak engkau lagi. Jadi kat mana peranan kita sebagai muslimah dalam rumah, dalam berbicara dengan anak-anak, dengan suami? Kalau kita dah mula dengan kasar macam ni, jangan sampai besok anak kita berumah tangga, dia akan bawa perkataan kasar ni dalam rumah tangga dia. Bila dia tegur, dia akan cakap, dulu mak bapak saya gunakan perkataan kasar macam ni dalam rumah. Dah tak bagus.
Jadi kita leverage kita baca, kita seimbangkan. Jadi kita gunakan. Kan saya dah kata minggu lepas, Allah memanggil hambanya dalam Al-Quran, memanggil Rasul dalam Al-Quran dengan perkataan, ya ayyuhal, wahai orang-orang yang beriman. Jadi kita gunakan perkataannya, wahai anakku, wahai suamiku, suami kita, wahai isteriku. Alangkah indahnya rumah tangga kalau dibunga-bungakan dengan keindahan, kata Rasulullah, sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi kita elakkan. Jangan keji, jangan suka mengatakan anak-anak kita bodoh. Suami kita tak pandai, tak pandai jadi imam, tak pandai jadi apa. Kita belajar. Bila kita seorang isteri ada ilmu, tak kira ilmu pandai baca Quran ke, ilmu qiraat ke, ilmu apa saja, kita ajarkan dengan suami kita. Tak salah kita kongsi dalam ilmu ni. Berlumba-lumba dalam ilmu, tak salah. Dan kita pula jangan rasa macam merendah diri. Oh, mentang-mentang saya tak pandai, dia ajar saya. Tidak. Ini fungsi dalam rumah tangga. Kalau ada yang tak pandai, jangan kata bodoh. Okey, boleh cuba lagi. Kasih perkataan motivasi yang boleh memerangsangkan jiwa anak, jiwa suami untuk memperbaiki balik apa yang kekurangan tadi. Baik, seterusnya. Menghindari banyak membuat lawak. Jangan nak jok-jok lah. Boleh kita jok. Dalam dunia ni kalau kita tak ketawa, kalau kita serius saja kan. Jangan krem lah muka tu. Orang kata kita ni serius pula kan, tak boleh gurau, tak boleh apa. Boleh gurau. Biarlah gurau tu kena pada tempatnya. Baik, yang seterusnya. Jangan menghina atau mengaibkan orang lain. Ini dah kita bincangkan minggu lepas, bagaimana kalau ada jenazah, kat dalam rumah kita pergi ziarah jenazah, jangan kita aibkan. Diri kita sendiri kalau jumpa dengan kawan kat luar, dengan saudara mara, kalau ada kekurangan saudara mara kita, jangan kita cerita dengan orang. Oh, dia ni saya kenal. Dia ada gini, ada gitu. Jangan ceritakan. Apa yang berlaku, kehendak Allah. Alhamdulillah, Allah kasih kita dalam keadaan yang serba ada. Jika dibandingkan saudara mara kita, sahabat-sahabat kita, jiran-jiran kita yang dalam kekurangan. Sederhana hidup dia. Ibarat kata orang, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. So, bila kita dalam hidup, dalam makmur begini, kesederhanaan, insyaAllah, jiwa kita akan tenang. Baik, mengucapkanlah insyaAllah terhadap sesuatu rancangan atau sesuatu yang belum pasti. InsyaAllah. InsyaAllah. Ini pasal insyaAllah ni, kalau ada orang yang kirim-kirim salam, tu jaga-jaga ibu. Kadang-kadang saya ni pun kalau pergi pasar ke pergi mana ujung-ujung minggu, jumpa muslimah dekat pasar. Ustazah pergi pasar, ya pergi pasar. Ustazah, kakak saya tinggal kat blok Ustazah. 2 blok daripada rumah Ustazah. Kalau jumpa, kirim salam Ustazah. Saya ni kadang-kadang terlupa. InsyaAllah. So, bila kita dah kata insyaAllah tu, itu atas izin Allah. Maknanya atas izin Allah. Kita kena menyampaikan. Dah 2-3 hari saya lupa. Ini 2 blok daripada rumah saya. Nak menyampaikan, dah saya kena cari. Apa pun kalau untuk menyampaikan salam, awak angkat tangan sekejap. Saya boleh sampaikan, tapi siapa? Tapi kalau cakap Ustazah, ke salam siapa? Nanti jangan pula nanti kita nak pergi dekat MRT, duduk kat tepi MRT tu, orang ni ke salam, orang ni ke salam, orang ni ke salam. Sebab kita dah sebut insyaAllah. Jadi kena pandai main peranan kat situ. Tapi kalau kat sini, dikasih tugas, tempat kerja, ataupun anak kita, ibu hari ni kerja, ayah kerja, ibu nak balik kerja nanti, abang dah lipat baju, kakak dah sapu rumah, adik dah siapkan homework, contoh, anak-anak ajarkan, insyaAllah bu, dalam kerja. Bila kita balik kerja, kita tanya, abang dah siap tadi apa ibu suruh? Kakak dah siap? Alamak belum bu. Okey, jangan marah-marah. Tadi kata insyaAllah kan, atas izin Allah. Okey, sama-sama buat. Dalam pekerjaan insyaAllah. Tapi kalau untuk menyampaikan salam, agak sikit berat. Salam kalau kita tak sampaikan pada orangnya, hukumnya berdosa besar. Kita memberi salam adalah sunnah, menjawab salam adalah wajib. Menyampaikan salam seseorang, berhati-hati. Tidak semua orang kita dapat sampaikan salam. Sebab tu kalau ada orang sampaikan salam, cakap, insyaAllah siapa orangnya. Yang kita kenal, insyaAllah. Yang tak kenal, minta maaf saja. Kita tak jumpa orang tu, jarang jumpa. Baik. Jamaah yang dirahmati Allah, seterusnya adalah adab sebagai anak. Ini dia. Adab kita sebagai anak, adab kita sebagai orang tua, memandangkan orang tua dengan pandangan yang baik dan tidak tajam. Adab anak kita. Jadi sebagai seorang anak, kita kena renung ibu kita.
Iman anak kita lagi kecil, walaupun dah besar, dah berumah tangga, kita pun dah ada cucu, anak kita dah ada anak, dah beranak pinak. Ajarkanlah anak-anak kita agar anak-anak kita memandang kita sebagai orang tua dengan pandangan yang baik dan tidak tajam. Kerana reda orang tua ini adalah terletak di reda Allah. Kalau orang tua kita tak reda, maka Allah pun tak akan reda. Berapa ramai sekarang, Bu, kalau kita nak cakap adab anak sebagai apa? Adab sebagai seorang anak. Berapa ramai sekarang anak-anak kita yang dengan orang tua kadang-kadang suaranya tinggi. Cukup ibu bapa memberi pendidikan agama dan sekular, tapi kadang-kadang bila sampai masa anak-anak tinggikan suara, kadang-kadang kecil hati ibu. Ibu tak akan nangis depan anak, Bu. Dia tak akan nangis. Tapi dia duduk dekat tingkap, dia renung kat tingkap, melilai air mata dia. Pepatah Melayu mengatakan, seorang ayah, seorang ibu boleh menjaga 10, 12 orang anak. Tapi kadang-kadang belum tentu 10 atau 12 anak tadi boleh jaga kedua-dua ni, ayah dan ibu. Belum tentu. Belum tentu. Peranan seorang ibu ni bukannya mudah. Anak kita yang dah masuk dalam rumah tangga, dia kena kembali balik tengok. Sebab tu saya cakap dengan anak-anak saya, setiap nak melakukan suatu perbuatan, kena balik pandang belakang. Pandang belakang ni bukan tengok Pontianak, tapi pandang belakang dia ada 2 ibu bapanya. Dia kena tengok, aku ada mak bapak kat belakang, yang aku tinggalkan pergi kerja, yang aku tinggalkan mencari rezeki. Mungkin hari tu kita jaga anak-anak mereka. Yang aku tinggalkan anak aku ni, mak aku jaga. Saya mengajar pada anak saya, jaga cucu. Bila anak saya balik, ambil anak saya cakap anak saya, walaupun dengan mak mertua dia, kalau antar anak di rumah mak mertua, satu hari mak mertua jaga daripada pukul 8 dia hantar sampai pukul 5 dia balik kerja. Kalau anak tu belum mandi, mak mertuanya sebelum sempat nak mandikan, jangan tanya, mak kenapa tak mandikan anak saya? Jangan tanya. Saya ajar anak saya. Bukan mudah orang tua dah umur-umur macam kita nak jaga budak kecil, nak lari sana lari sini. Dia mandikan, tak mandikan, petang nak balik ambil kerja, ambil buat balik. Kita boleh mandikan sendiri kat rumah. Tapi saya cakap anak saya, jangan sekali-kali keluar perkataan dengan ibu mertua, mak kenapa tak mandi dari satu hari orang ni? Ingat, pengorbanan dia menjaga anak kita. Dulu dia jaga anak dia, sekarang dia jaga cucu dia pula. Jadi ni proses kita. Bila awak dah jadi suami, dah jadi isteri, saya cakap dengan anak saya, rasa tak bila anak awak tu ditegur oleh seseorang, walaupun lagi kecil, rasakan kadang-kadang, apalah orang ni cakap anak kita macam ini. Begitulah mak bapak kita. Mak bapak protect anak. Walaupun anak tu nakal macam mana pun kenakalan dia, dia tetap akan mengata dengan orang, anak saya gini je, anak saya gitu je. Tak ada mak yang nak buka aib anak, tak ada. Hari-hari mak kita berdoa, wahai Allah, sekarang anak aku tengah bekerja. Lagi-lagi kalau dengar ribut, taupan, petir, mak tu tak sempat nak masak pun, tang panting kat dapur, pergi kat tingkap ke kat dapur, angkat tangan, ya Allah, lindungkanlah anak aku daripada tempat kerja, ni hujan lebat, ya Allah, jauhkan daripada licin, jauhkan daripada jatuh. Doa ibu. Jadi jangan kita sebagai anak memandang lirik tajam dengan mak kita. Mengata pun tak boleh nak. Jangan ingat kita dah kahwin berumah tangga, itu hak kita nak marah mak kita suka-suka. No. Mak tak minta awak kasih setiap bulan 500 satu orang, mak tak minta. Tapi bila awak angkat telefon, mak apa khabar, mak sedang buat apa, mak tengah makan dengan bapak ni, hati dia Masya Allah terhibur. Lagi-lagi bila seminggu COVID ni sekarang ni 3-4 bulan mak tak tengok kita, hanya pakai Skype, pakai video. Dia rindu, video tak nampak atau hanya nampak gambar, tapi tak bersentuhan. Tapi bila di pemerintah mengatakan boleh datang 5 orang, awak tengok cara mak kita masak. Penuh satu meja. Dia tahu anak yang tua suka apa, yang nombor 2 suka apa. Masak. Dia penat tak apa. Dia pergi pasar pun tak apa. Tapi keredaan dia untuk anak-anak. Nampak? Jadi kita jangan berat sebelah Bila kita dah berumah tangga, jangan berat sebelah. Sebagai seorang isteri, sebagai seorang suami, jangan kita berat sebelah sebagai seorang isteri. Saya bukan nasihat, saya mengingatkan. Asyik mak awak aja, jangan. Bila seorang lelaki berumah tangga dengan anak perempuan,
semuanya menjadi tanggungjawab kita. Tanggungjawab menjaga mak dan bapa bukan terletak pada anak lelaki saja. Dua-dua, anak lelaki, anak perempuan dalam satu keluarga. Itu dua tanggungjawab. Bila mak sakit, berebutlah nak hantar mak ke doktor kerana itu pahala. Jangan biarkan bila mak sakit, bapak sakit, minta hantar ke klinik aja, mak orang sibuk, abang long, pak abang abangnya. Kita tolak ni semua. Sedangkan syurga Allah dah kasih depan mata kita. Kenapa kita tolak? Orang yang tak ada ibu nak berebut jaga. Nabi Muhammad yatim piatu, bu. Yatim piatu. Kasih sayang dia berpindah-pindah daripada datuk kepada pakcik. Tapi kita yang masih ada, jangan abaikan. Jadi saya ulang lagi, adab anak sebagai seorang anak kepada orang tua, memandang orang tua dengan pandangan yang baik, jangan dengan pandangan yang tajam. Yang seterusnya, merendahkan suara dan tidak memandang tajam merupakan sesuatu bentuk akhlak dalam Islam yang mulia. Rendahkan suara. Ya mak, apa mak? Boleh abang tolong mak, boleh abang bantu mak. Bila macam gini sejuk hati mak kita. Selalu orang cakap, Kak Ajar, baiknya nak Kak Ajar. Sejuk perut Kak Ajar mengandung. Sejuk perut mak mengandung. Itu istilah-istilahnya. Kemudian tidak memotong perkataan orang tua. Jangan mencela, jangan istilahnya kepo. Asal cakap je nak potong, asal cakap je nak potong. Asal potong je nak cakap. Macam tu. Jadi kita jangan. Didikan ni daripada awal. Sebab tu Imam Ghazali kata nak mendidik anak daripada dalam perut. Bila doktor dan istiharkan kita hamil saja 2-3 bulan, suami berperanan. Hari-hari bu, kalau boleh bacakan ayat, bacakan Fatihah. Anak dengar suara kita. Anak dengar suara mak. Bila dia dilahirkan, dia kuat, mata dia buka, dia akan cari mana suara yang pernah kata dengan aku, ngajikan aku, bacakan Fatihah. Inilah suara dia. Oh ni bapa aku, oh ni mak aku. Tapi kalau anak dalam kandungan, nak pergi kerja, suami nak pergi kerja, suami kasih lagu, that's the way, aha. Nanti anak keluar bu, bukan aha nanti tau. Jadi lain. Jadi biarlah kita tanam pendidikan yang baik, bermula dengan akidah dalam janin anak kita. Baik. Seterusnya, maka adab terhadap orang tua yang selanjutnya adalah memberikan kesempatan orang tua untuk menyelesaikan apa yang dia inginkan. Contohnya, kalau kita sambut hari ibu. Hari ibu, banyak hadiah dapat. Anak ni kasih, menantu ni kasih. Kadang-kadang tak ada hadiah, anak-anak kita bawa kita pergi makan kat luar. Apa yang diinginkan? Kasih kesenangan dia. Ibu tak ada talak. Bila kita berumah tangga, suami ada talak dengan kita. Betul tak? Ibu tak ada talak. Tak ada tolok bandingnya. Bila mak kita meninggal, bapak kita boleh kahwin baru kan? Mak tiri tak sama dengan mak kandung. Tapi dalam suami ada talak. Bila suami lepaskan kita, ada talaknya. Tapi kasih sayang seorang ibu tidak bertalak. Dia bagaikan hari-hari. Hari-hari kasih sayang ibu. Jadi kalau apa yang mak kita inginkan, katalah. Contoh bu, contoh. Saya ada bapa ketika saya jaga mak bapak saya. Saya pernah jaga mak bapak saya dan ibu mertua saya satu rumah. Saya tak mencerita orang lain. Cerita diri saya. Ibu saya, bapak saya masih komplit ada suami isteri dan ibu mertua saya. Rumah saya 5 bilik. Dalam satu rumah. Bilik tu saya dah bagikan. Bilik A, master bedroom untuk bapak saya dengan mak saya. Kerana bapak saya tu macam suka buang-buang yang kecil. Bilik B, ibu mertua saya. Bilik C, saya kasih anak-anak. Saya korbankan diri saya tidur dekat hall. Tak apa. Tak apa. Untuk kesenangan orang tua. 25 tahun ibu mertua saya duduk dengan saya. Dalam satu rumah, satu bumbung. Bapak saya, mak saya dengan saya selama 3 tahun satu rumah. Saya cuba bu. Yang orang kata menantu tak boleh get along dengan mertua lah, menantu tak boleh get along dengan bapak mentua. Tapi saya cuba. Saya ambil teori ni, teori saya sendiri. Saya gandingkan mereka duduk. Alhamdulillah. Tak ada gaduh, tak ada kecil-kecil muka, tak ada macam masam-masam muka. Bila saya balik kerja, semua tunggu saya kat tingkap. Rumah saya tu dekat dengan MRT tau. Nampak MRT jalan. Dia tahu kalau 5.30 tu memang saya sampai rumah. Wah, 5.30. Pak Haji, mak mentua saya panggil bapak saya, Pak Haji. Ji, anak kita dah balik. Kejap lagi saya ketuk pintu. Assalamualaikum. 3-3 dah dekat meja makan. Nampak?
Berakatnya jaga orang tua, Masya Allah, doa ditumbuk, ya Allah. Kadang-kadang di saat kita tak ada, kering dalam kocek, Allah datangkan. Daripada mana ni kita tak tahu. Makanan. Sumber-sumber yang halal ni datang. Ini satu saya dapat yakin. Saya jaga. Tapi sekarang semua tiga-tiga dah meninggal. Allah lebih sayang pada mereka. Jadi saya tanamkan perkara ni, perkara baik ni kepada anak-anak saya. Besok kalau jumpa saya dalam keadaan yang tak boleh lagi nak berdiri, jangan hantar di rumah orang tua-tua. Selagi anak boleh jaga, jagalah. Ini kehebatan seorang ibu, seorang bapa di mata anak-anak. Jadi sebagai anak, ingat, wahai anak-anakku, kita akan menjadi seperti mak bapak kita. Kita akan kembali kepada tua. Jadi kalau kita tak nak buat anak kita buat kita, jangan kita buat kepada mak bapak kita. Benda ni bertali arus. Baik, seterusnya. Tidak duduk saat di hadapan orang tua sedang berdiri. Sebab tu kalau kita kembali kepada tradisi orang-orang tua kita dulu, nak jalan kat kampung tu, rumah kampung, sampai bertunduk-tunduk sampai jari kita ni boleh mencecah lantai. Kalau kita agak-agak jalan tegak je, mata bapak kita macam mana? Dia lirik tenung. Daripada kita jalan sampai kita habis kat atas tenung. Orang balik siap. Dia panggil kita. Kurang ajar tadi gini. Tengok didikan bapak kita. Berkesan sampai sekarang. Tapi anak-anak kita sekarang mak cakap lah. Kadang-kadang dekat majlis kat mana berlentam-lentum lari. Yang jatuh lain, yang nangis lain. Jadi pendidikan bermula daripada rumah kita. Kalau rumah tadi dihiasi dengan didikan yang baik, insya-Allah anak kita keluar bawa positif yang baik. Tapi kalau dalam rumah kita didik dengan perkataan yang tinggi suara, dengan perkataan yang tak sepatutnya dikeluarkan, contoh perkataan bodoh lah, kepala otak lah, ini akan dibawa dalam luar keluar. Besar kemungkinan kalau anak kita sekolah P1, P2, P3 ataupun K1, K2, perkataan dia akan keluar, dia akan beri pada kawan-kawannya. Otak engkau lah, bodoh lah. Kerana apa? Environment kita, lingkungan kehidupan kita, akhlak dalam rumah dah dibawa kepada benda-benda yang tak baik. Mari kita sama-sama. Masih ada kesempatan lagi untuk kita perbaiki balik. Kemudian seterusnya, itulah beberapa adab anak terhadap orang tua yang semestinya dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Sebagai umat Islam yang baik, hendaklah kita terus meningkatkan usaha dalam melaksanakan macam-macam hal amal soleh sehingga bertambah rasa cinta terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau cerita adab anak kepada orang tua memang tak akan habisnya. Awak tengok cerita lama-lama si Tanggang yang akhirnya derhaka dengan mak dia, disumpah jadi batu. Kalaulah Tanggang tu masih ada zaman sekarang, masih ada tak zaman sekarang Tanggang? Contohlah anak kita ke cucu kita nak beli barang kat kedai, kat pasar, nak beli transformer ke, nak beli bola ke, nak beli mainan, dia naik nangis, golek. Kita cakap, sumpah jadi batu pun tahu. Jadi batu tak anak kita? Jadi batu tak? Tak jadi. Kerana benda tu adalah benda kiasan. Jangan sampai berlaku. Dah berlaku, tak guna. Sebab tu penyesalan dalam Islam, penyesalan berlaku setelah atau sebelum? Setelah kan? Kita dah melakukan sesuatu perkara tak baik, kata kita dah mengumpat orang, tiba-tiba orang tu kata tak bikin, kita kata dia bikin, jadi timbul fitnah. Menyesal tak? Menyesal tu berlaku setelah berlakunya perkara tadi. Jadi penyesalan tu akhir. Kalau di awal bukan penyesalan namanya. Baik, seterusnya Bu, jamaah dan yang dirahmati Allah, adab kita seterusnya adalah adab sebagai seorang isteri. Adab sebagai seorang isteri. Pertama, tidak mempersilakan tamu lelaki masuk rumah. Jangan suka-sukalah kita, walaupun itu mahram kita, abang kita, kita kena minta izin. Katalah, contoh, besok abang kita nak datang, mungkin nak hantar barang ke, nak hantar makanan ke, beritahu dengan suami kita, bang, besok abang saya nak datang rumah ni, nak hantar barang. Okey, suami kata, okey, saya izinkan. Buka pintu. Yang kedua, kalau ada orang-orang lelaki yang kita tak kenal, walaupun teman-teman suami kita, jangan kita benarkan masuk, melainkan muhrim-muhrim kita, anak kita. Kemudian bila kita angkat telefon, katalah suami kita hari tu tak kerja, dia pergi klinik. Kawan tak tahu kat tempat kerja, dia tak kasih tahu yang di hari ni adalah ambil cuti ke apa.
Kemudian sahabat kawan tu telefon kat rumah. Assalamualaikum. Boleh saya tanya, contoh nama. Cik Aziz ada rumah? Awak cakap lah, Cik Aziz hari ni tak ada, dia pergi klinik. Ni siapa? Ni kawan Cik Aziz. Kita kat telefon tu jangan kerik-kerik suara. Cik Aziz tak ada, dia pergi klinik. Boleh sampaikan pesan? Kita punya suara ni, Bu, saya nak ketawa sih. Kita punya suara ni aurat. Bila orang yang tak kenal kita, hanya kenal dengan suami kita di tempat kerja, angkat telefon, besok-besok suami kita pergi kerja, semalam aku telefon kau, isteri kau angkat, suara isteri kau fuyo. Bila dah cakap fuyo tu, Bu, ada something lah tu. Lembutnya isteri kau punya suara, aku macam tak sangka dia angkat telefon. Jangan, Bu. Kalau boleh, kita natural. Natural bukan berarti, hello, ada apa? Cik Haji tak ada lah, tak tahu ke dia tak kerja? Tu dah kasar. Tu kasar. Bila kasar, orang akan cakap, apa sajalah Mak Haji ni, kita tanya dengan baik-baik, dia jawab marah-marah. Biasa. Halo, maaf betul ni rumah Cik Haji? Betul-betul. Maaf saya isteri dia, Cik Haji tak ada kat rumah. Dia pergi klinik hari ni, dia tak masuk kerja. Dia belum telefon awak Okey, tak apa. Nanti kalau dia balik, saya akan sampaikan. Itu aja, tak ada pesan apa-apa. Terima kasih. Cukup. Jangan nak melantun-lantun panjang, siapkan pantun, buah cempedak luar pagar. Tak payah. Tak payah. Okey, terus. Menjaga harta suami. Yang kedua, adab kita sebagai seorang isteri. Jaga harta suami ni apa, Bu? Jaga maruah suami. Jangan kita aibkan dia dekat luar. Jangan cerita, suami saya kan awak suka ini, suka itu, dia suka gini. Jangan, tak payah. Bila kita berumah tangga, labithu. Rasulullah berkata, labithu. Isteri pakaian kepada suami, suami pakaian kepada isteri. Bila kata pakaian, menutup badan kan? Menutup aurat kan? Tubuh badan kita. So, bila tutup tubuh badan, jangan dibuka. Ini maksud labis tu. Jangan dibuka. Cover. Rahsia kita. Walaupun di tempat tidur, jangan cerita. Walaupun dengan anak. Sebab tu dalam Islam, diajarkan. Adab anak nak masuk bilik ibu, bilik mak bapak ni, kena ketuk. Waktu zuhur, diperbolehkan anak-anak kita masuk bilik kita, privacy, yang ada master bedroom. Anak boleh masuk. Kerana anak nak sembahyang zuhur jamaah, balik sekolah nak gunakan apa semua. Waktu asar, privacy. Anak tak boleh masuk. Sebab waktu asar itulah suami balik kerja. Perlukan istirahat yang penuh. Okey, kita boleh masuk bilik berdua dengan suami kita, kunci pintu. Diperboleh tak? Ini memang masa untuk kita dengan suami kita. Mungkin suami kita nak tukar baju ke nak apa ke dalam bilik. Okey, tutup. Cakap dengan anak-anak. Pesan dengan anak-anak. Zuhur, Maghrib, Isyak, you all boleh masuk bilik ibu. Tapi waktu asar, itu waktu ayah balik kerja, daddy ke, ayah ke, papa ke, papi ke, bak ke, bapak ke, silakan cakap dengan dia. Waktu asar, ini time ayah kamu balik kerja, ibu dengan ayah nak spend masa kat dalam, korang jangan kacau. Diperbolehkan. Dalam Islam, kita mengatur jadual kita. Jadi waktu Maghrib Isyak, silakan. Sebab apa, semua nak sembahyang berjamaah kan, nak gunakan toilet, silakan. Tapi itu dalam Islam mendidik. Tengok, nak masuk bilik anak pun kita kena ketuk pintu. Walaupun anak tu buka pintu. Beradab. Bila kita dah ajar macam ni, anak nak masuk bilik kita walaupun terbuka, walaupun kita seorang ke, kita dalam bilik tu dengan ayahnya. Okay, ibu, may I coming? Boleh saya masuk? Dia minta izin. Masuk. Adab, Bu. Begitu cantik sekali Islam mengajar kita. Baik, seterusnya. Keluar rumah tanpa izin. Nak pergi mana saja sebagai muslimah, peranan kita, mintalah izin dengan suami kita. Walaupun nak pergi rumah mak kita. Walaupun nak pergi rumah mak bapak kita nak ziarah, minta izin. Bang, hari Khamis ni awak kerja kan, kerja malam kan, kenapa saya minta izin boleh? Kenapa? Nak pergi rumah mak, dah lama tak tengok mak. Okeylah, kalau suami izinkan pergi. Kalau suami tak izinkan, jangan kita langgar, Bu. Tapi suami kita, alhamdulillah, suami kita orang yang berakhlak, yang berilmu. Bila dengar nak pergi rumah mak bapak kita je, dengan cepat pergi. I izinkan you. Bila sampai rumah mak bapak kita, telefon dia, bang, saya dah sampai rumah mak tau. Kau tak percaya? Ni, cakap dengan mak ni. Suami kita percaya. Jangan musnahkan, jangan hancurkan, jangan kecewakan izin suami pada kita. Nak pergi Johor, nak pergi yang sana, nak pergi Lakin, silakan cakap.
Bila nak pergi hari Sabtu, cakap dengan suami sekarang. Minta izin, bang, hari Sabtu nak pergi Lakin, nak belanja sekejap. Dengan siapa? Dengan kawan. Siapa kawan-kawan itu? Cakap. Andai kata berlaku sesuatu dalam diri kita, suami dapat track kita kat mana? Tapi kalau awak tak beritahu, tak beri izin, awak main keluar je, suami cuak. Suami bimbang. Lagi-lagi suami sedang kerja. Naik kenderaan, naik motor ke naik bas. Bimbang, kat mana isteri aku? Tanya mamak tak ada, tanya adik-beradik tak ada. Beritahu, ini keizinan. Kerana izinan suami itu adalah rahmat untuk suami. Sepanjang jalan isteri ke tempat kerja, sepanjang langkah isteri ke tempat masjid, atas izin suami, Allah memayungkan dengan rahmat. Dengan rahmat. Tapi bila suami tak kasih izin, nak pergi belajar tak boleh, jangan kita pagi tu merungut, sarapan pun tak siapkan. Belentam-belentum kita bunyi. Suami tanya, kenapa ni? Pergi masjid pun tak boleh. Pergi masjid pun tak boleh. Ni orang perempuan macam ni. Dia suka, termasuk saya lah. Dia suka sikit-sikit merajuk sikit-sikit merajuk. Bukan bagaimana, masjid belajar. Suami tak kasih tu ada sebab. Tanya dengan suami, kenapa saya tak boleh pergi masjid? Minggu lepas boleh belajar, kenapa minggu tak boleh? Tanya dengan suami. Mungkin suami tu nak spend masa dengan kita. Mungkin hari tu dia cuti kerja. Day off day. Ingat, syurga isteri di rumah. Di rumah. Walaupun sembahyang berjamaah di masjid, isteri punya jamaah di rumah, bukan di masjid. Suami memang di masjid, digalakkan untuk berjamaah tiap waktu. Zuhur, asar, maghrib, isyak dan juga subuh. Jadi kalau suami tak kasih, jangan marah kerana kita mencari redha dan syurga suami kita. Okay. Baik, kemudian berhias. Hiaslah dengan hiasan yang simple, yang natural. Jangan berlebih-lebihan. Yang seterusnya, mendidik anak. Didiklah anak kita dengan kalimah-kalimah tauhid. Kenalkan mereka dengan kalimah tauhid, dengan akidah. InsyaAllah bila dia membesar, kalimah tauhid ini sentiasa kat dalam telinga dia dan akan bawa kepada keluarganya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kamu sekalian adalah pemimpin. Kamu sekalian bertanggungjawab atas orang yang dipimpinnya. Seorang amir, iaitu raja, adalah pemimpin. Seorang suami pun pemimpin atas keluarganya. Dan isteri juga pemimpin bagi rumah suaminya dan anak-anaknya. Kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu sekalian diminta dipertanggungjawabkannya atas kepimpinanmu ataupun kepimpinannya. Jadi kita ni sebagai pemimpin, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu pemimpin atas kaum wanita. Jadi pimpinlah isteri kita pimpinan yang baik. Memimpin membawa kepada syurga, bukan memimpin yang membawa pada. Kalau membawa pada, lebih baik jangan dipimpin. Kita dalam beragama Islam, dalam beriman kepada Allah, tentunya tidak sunyi daripada kembali kepada Quran dan hadis. Kembalilah kepada Allah, kembalilah kepada Rasulullah, bagaimana Rasul mendidik. Rasul tak pernah tinggikan suara dengan isteri-isterinya. Tidak pernah. Kalau awak tahu ada berapa isteri Rasulullah, Rasulullah tak pernah ditinggikan suara. Marah memang ada marah. Adat kita dalam rumah tangga, marah memang ada marah. Tapi Nabi tak pernah macam mengatakan perkataan yang tak baik kepada isteri. Memukul, lagi-lagi tidak. Tak pernah Nabi jentik. Malahkan Sayyidatina Aisyah, kalau giliran Nabi bermalam di rumah Sayyidatina Aisyah, dia dah dapat tahu. Getaran kaki Rasulullah, Aisyah dah dapat tahu, inilah kaki suamiku. Tengok saking hebatnya kita sebagai seorang isteri. Dan Aisyah, bu, bila Nabi minum air, Aisyah suka tengok kat mana Nabi letak bibir. Saya contoh. Saya letak bibir ni betul-betul dekat depan straw ni. Nanti bila giliran Aisyah, Nabi kasih pada Aisyah, wahai Aisyah, mari kita minum sama-sama. Aisyah tak nak minum sini, tak nak sini, tak nak sini. Dia akan pusingkan air ni, kat mana tadi Nabi letak bibir yang pertama. Aisyah akan ke situ. Tengok. Cantiknya seorang isteri lara rumah. Pernah satu saat Aisyah bikin air. Air tu tak tahu manis ke masin ke. Nabi balik daripada luar, balik ke rumah, giliran Aisyah, sama-sama minum. Ketika Nabi minum, Nabi tak rasa apa pun. Nabi diam. Masya Allah, Aisyah, sedapnya airnya. Ini air yang ku rindu dan kalau aku pergi ke mana-mana. Ya ke Rasulullah? Cuba minum. Aisyah minum. Bila Aisyah minum, ya Rasulullah, maafkan saya, masinnya air ni. Ya ke? Masin. Sambil bergurau, sambil ketawa, Nabi minum sama-sama masin. Maafkan saya, wahai Rasulullah, aku terlena tadi aku. Nabi kata, kau tak salah Aisyah, aku yang salah. Tidak Rasulullah, saling bercengkerama dalam mesra.
Saya salah, kata Nabi. Tak, Nabi tak salah. Saya salah, kata Aisyah. Jadi kalau dua-dua tak salah, siapa yang salah? Memang tak ada salah. Sifat kita. Jadi kalau kita timbulkan kemarahan, kita pernah dengar lagu Aisyah kan? Aisyah Umairah, macam mana Nabi memanggil Aisyah, ya Humairah. Itulah peranan seorang isteri dalam rumah. Kalau boleh suami panggil kita panggilan yang memang suami suka, yang isteri suka. Sayang ke, darling ke, manja ke. Kita pula panggil suami kita apa? Bi. Tu bi, saya tak tahu bi apa tu. Bi dot agaknya. Abang ke, apa saja awak boleh panggil. Islam sangat suka kalau seorang isteri memanggil seorang suami dengan panggilan yang suami suka, dan Islam sangat suka kalau seorang suami memanggil isteri dengan panggilan yang isteri suka. Jadi kita ambil contoh, kerana kita sebagai pemimpin, setiap pemimpin akan dipertanggungjawabkan atas kepimpinannya dalam keluarga, dalam masyarakat. Baik, insya-Allah jamaah yang dirahmati Allah, kita stopkan hari ini kerana kita akan sambung lagi insya-Allah. Sebelum masuk kepada bulan Zulhijjah, kita akan sambung lagi. Tadi kita dah berdengar dengan tabarruj, adab-adab sebagai seorang anak, adab sebagai seorang isteri, dan minggu depan insya-Allah adab seorang ibu. Macam mana pula peranan kita. Kemudian macam mana pula peranan kita sebagai muslimah dalam memakmurkan, mengimarakan masjid. Jadi ada dua topik insya-Allah minggu depan. Pertama, sebagai seorang ibu, dan kedua, peranan kita dalam masjid dan di luar masjid. Akhir kalam, insya-Allah seperti biasa, kita bertemu lagi pada minggu hadapan di hari dan waktu yang sama. Harap tidak jelak dengan saya. Sedikit pencerahan, mudah-mudahan bermanfaat. Yang baik datang daripada Allah, yang kurang daripada diri saya sendiri. Akhir kalam, mari kita sama-sama dengan baca tasbih kafarah dengan surah Al-Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr wa tawasaw bis haqq. Sadaqallahul azim. InsyaAllah bertemu lagi kita di minggu depan. Dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.